Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tajuk kebolehjadian. Unit 12, awak boleh rujuk dalam buku teks, muka surat, saya tak ingat. Tapi dia adalah unit yang terakhir dalam buku teks. Okay. Seterusnya, kita tengok next slide. Okay, kebolehjadian. Apa maksud kebolehjadian? Kebolehjadian bermaksud kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku. Okay, kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku. Maksudnya kemungkinan sama ada peristiwa tu berlaku ataupun tidak berlaku, ataupun peristiwa tu mungkin berlaku, atau pasti berlaku, ataupun mustahil berlaku. Okay, kita akan masuk ke bahagian yang lebih mendalam berkaitan dengan kebolehjadian. Okay, kita masuk ke tajuk yang seterusnya dalam kebolehjadian, iaitu kenali peristiwa kenali peristiwa yang mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Biasanya unit 12 ni, kebolehjadian ni, soalan akan bagi situasi dan awak just bagi tahu sama ada dia mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Pun ada lagi yang keyword tertentu untuk kita pelajari dalam tajuk kebolehjadian ni. Okey, seterusnya kita tengok ni situasi. Dia akan bagi situasi. Awak jangan risau, dia akan bagi situasi dan awak hanya bagi tahu adakah dia mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Tak perlu nak jelaskan kenapa, tak perlu. Tapi dalam penerangan ni saya akan jelaskan kenapa ia mempunyai jawapan tersebut. Tapi kalau soalan keluar, kalau ditanya apakah yang akan berlaku, adakah peristiwa itu mungkin berlaku ataupun tidak berlaku, kamu just bagi tahu jawapan mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Tidak perlu kamu bagi tahu sebab. Okey? Okey, kita tengok soalan ni. Bolehkah kita jangkakan sama ada esok berlaku kejadian siang dan malam atau tidak? Maksudnya ditanya esok tu berlaku siang atau malam ataupun tidak. Jawapannya apa? Ya, jawapannya esok. Esok mungkin berlaku. Pasti memang pasti berlaku esok. Adalah ada siang dan ada malam kerana bumi berputar pada paksinya mengelilingi matahari. Itulah penyebab terjadinya siang dan malam setiap hari. Jadi maksudnya siang dan malam tu esok akan terjadi. Okey, mungkin berlaku. Jawapannya yang paling tepat pasti berlaku lah. Pasti berlaku. Okey, kenapa pasti? Tak perlu kamu nak jawab soalan panjang-panjang macam ni. Just tulis mungkin berlaku. Okay, kita tengok next slide. Okay, next slide. Okay, contoh lagi ya, contoh. Adakah 100 boleh dibahagi dengan 7 tanpa baki? 100 ni boleh tak bahagi dengan 7? Tu dia cakap tanpa baki tu. Awak rasa? Awak rasa apa? Ya, betul. Okay. Jawapannya tidak mungkin berlaku. Kerana 100 dibahagi dengan 7, jawapannya ialah 14. Baki 2. Tapi dekat soalan ni dia cakap dibahagi dengan 7 tanpa baki. Tapi andai kata soalan ni diubah. Soalan ni diubah. Dia cakap, adakah 49 boleh dibahagi dengan 7 tanpa baki? Ya. Jadi jawapannya ini adalah mungkin berlaku. Jawapan dia mungkin berlaku. Memang pasti berlaku. Sebab 49 bahagi dengan 7 sama dengan 7. Tidak ada baki. Okay? Faham tak dekat situ? Jadi, kamu tengok situation. Macam mana nak jawab soalan dia. Okay, so kita pergi ke next slide. Okay, so yang ini soalan yang seterusnya. Yang ni gambar rajah ni. Gambar rajah ni, kamu kena tengok gambar rajah ni. Betul-betul. Ada guli merah, guli biru, guli hijau. Okay. Yang tu. So, kita tengok soalan. Soalan dia, adakah mungkin guli merah dikeluarkan daripada kotak ini? Maksudnya, budak ni dia ambil tutup mata. Lepas tu, dia ambil salah satu bola ni dengan menutup mata. Adakah mungkin guli merah dikeluarkan? Jadi, macam mana kamu nak jawab?
Kalau kita tutup mata, memang kita tak tahu kita ambil warna merah ke, biru ke, hijau ke. Tapi dia tanya, adakah mungkin? Jadi maksudnya mungkin ke, mungkin berlaku ke tidak mungkin berlaku. Kalau kita ambil guli merah tu dengan menutup mata. Ya, jawapan dia mungkin berlaku. Kenapa? Guli merah dikeluarkan di dalam kotak itu kerana guli merah ada dalam kotak itu. Guli merah ni ada. Mungkin berlaku akan dia ambil warna merah. Okay, jadi tapi untuk soalan macam ni, kamu just jawab mungkin berlaku je. Tak perlu nak jelaskan panjang lebar macam ni. Ni saya hanya nak jelaskan kepada awak apa maksud dia. Okay, jadi kalau dia tutup mata tu dia nak ambil tu, mungkin berlaku akan ambil warna merah. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Akan tengok soalan seterusnya. Kalau kamu tak faham, ulang balik tengok video. Okay? Okay, kamu tengok soalan seterusnya. Masih lagi guli tadi. Lepas tu soalan dia, adakah mungkin guli putih dikeluarkan daripada kotak ini? Guli putih. Okay, budak tu tutup mata. Cikgu dia cakap, ambil guli putih. Ada guli putih tak dalam ni? Tak ada kan? So, kalau tak ada, benda tu tidak mungkin berlaku. Sebab dia tak ada. So, jawapannya tidak mungkin berlaku. Ini je tulis. Kenapa tidak mungkin berlaku tu? Kerana dalam tu tidak ada guli putih. Dalam kotak tersebut tidak ada guli putih. Tidak mungkin dia ambil tu tiba-tiba guli putih. Tak mungkin. Benda tu tidak mungkin berlaku. Benda tu mustahil. Okey? Tetapi kalau soalan dia tanya, mungkinkah, adakah mungkin guli hijau dikeluarkan daripada kotak ini? So kamu tengoklah ada guli hijau tak? Ada kan? So kalau ada maksudnya mungkin berlaku. Okey? Tengok soalan betul-betul dan tengok gambar rajah yang diberi dan tengok situasi yang betul baru kamu jawab. Berfikir dulu sebelum menjawab. So, jangan lupa buat latihan muka surat 182. 182, latih diri dalam buku teks. Buat latihan tu di dalam buku tulis. Okay. Latihan ni salah satu kerja rumah kamu. Ada lagi kerja rumah, nanti kamu tengok. So, buat dalam buku latihan ya. Soalan kena tulis, jawapan pun kena tulis. Tengok, next slide. Okey, kita masuk ke subtajuk yang seterusnya dalam tajuk kebolehjadian iaitu kenali 5 kebolehjadian peristiwa Kenali 5 kebolehjadian peristiwa. Okey, ada 5 kebolehjadian peristiwa iaitu yang pertama pasti. Okey, pasti. Pasti itu adalah sesuatu yang benar akan berlaku. Okey, pasti ni benda tu benar-benar akan berlaku. Contoh. Hari ini hari Isnin, esok hari Selasa. Apa kebolehjadian peristiwa tersebut? Jawapannya pasti. Kenapa pasti? Sebab selepas hari Isnin, hari Selasa. Benda tu memang pasti berlaku. Okey, itu salah satu contoh. Okay, yang kedua. Okey, mustahil. Mustahil Tadi pasti yang pertama, yang kedua mustahil. Mustahil adalah sesuatu yang tidak akan berlaku. Okey, sesuatu yang tidak akan berlaku. Contoh. Hari ini hari Isnin. Esok hari Khamis. Jadi, benda tu adalah mustahil berlaku. Sebab selepas hari Isnin, hari Selasa. Jelas tak? Kalau tak jelas lagi, dengar balik soalan ni. Dengar balik video ni ya. Okay, seterusnya, yang ketiga, besar kemungkinan. Okay, besar kemungkinan. Ada 1, 2, 3 tadi. Besar kemungkinan yang ketiga. Ketiga ni besar kemungkinan bermaksud sesuatu itu sangat besar akan berlaku. Okay, sangat besar akan berlaku. Benda tu memang akan berlaku lah. Tapi dia besar dia akan berlaku. Contoh. Okay. Dalam kelas tu, saya bagi contoh ya. Contoh, dalam kelas tu lelaki dia ada 12. Perempuan dia ada 10. Okay. Jadi besar kemungkinan, saya kecilkan lagi perempuan ya. Perempuan tu ada 7 perempuan.
Okay, maaf. Dah keluar dah yang tu, tak apalah. Perempuan ada 7, lelaki ada 12. So, soalan dia, kemungkinan lelaki akan dipilih menjadi ketua darjah. Contoh kan, itu soalan adakah kemungkinan lelaki akan menjadi ketua darjah? Jadi jawapannya besar kemungkinan. Kenapa besar kemungkinan? Sebab lelaki ni lebih besar kuantiti dia daripada perempuan. Sebab itu kita cakap jawapan dia besar kemungkinan. Kita tak boleh cakap lelaki ni kecil kemungkinan sebab lelaki ni mempunyai bilangan yang lebih besar daripada bilangan perempuan. Okey? Okey. Yang seterusnya, kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan bermaksud sesuatu itu sangat kecil akan berlaku. Okey, contoh. Kita ambil lagi tadi soalan ni lelaki dan perempuan dalam satu kelas tu. Lepas tu cikgu tu cakap kemungkinan murid perempuan dipilih sebagai ketua darjah. Murid perempuan dipilih sebagai ketua darjah. Jadi jawapannya kecil kemungkinan. Kenapa kecil? Sebab perempuan mempunyai bilangan yang lebih kecil daripada lelaki. Okey? Jadi kamu kena tengok betul-betul situasi, gambar rajah, apa benda lah keyword-keyword dia yang memudahkan kita nak pilih yang mana satu. Okey, seterusnya yang terakhir, sama kemungkinan. Sama kemungkinan ni bermaksud sesuatu yang sama akan berlaku. Benda tu sama akan berlaku. Okey, saya bagi contoh. Okey, buah dadu. Dadu kita tahu dia ada nombor genap 2, 4, 6. Okey, lepas tu nombor ganjil 1, 3, 5. Okey, cuba tengok bilangan dia. Bilangan ni genap 3, bilangan ganjil 3. Jadi maksudnya benda ni sama. Jadi soalannya mungkin dadu dibaling tadi mendapat nombor genap. Cuba tengok nombor genap ni ada 3. Nombor ganjil pun 3. Jadi jawapannya kita tak boleh cakap jawapannya kecil kemungkinan. Sebab benda ni 3 dengan 3 ni benda yang sama, nombor yang sama. So kita boleh jawab dia, adalah sama kemungkinan. Sebab benda ni sama. Macam contoh lelaki perempuan tadi, lelaki tu banyak, perempuan tu sedikit. Jadi kita tengok situasi lah. Apa soalan-soalan yang dibagi. Kalau tak faham, ulang balik, dengar. Okay, so yang nanti kalau tengok soalan nanti dia suruh pilih antara 5 benda ni, kamu kena tengok soalan tu betul-betul dan fahami soalan tu betul-betul. Okay, so kita tengok slide yang seterusnya. Okay, yang ini latihan Okay, latihan ni. Okay. Padankan peristiwa berikut dengan kebolehjadiannya. Okay, kita tengok Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos. Betul tak? Mustahil ke, kecil kemungkinan ke, besar kemungkinan ke, pasti ke, sama kemungkinan? Okey, jawapan dia pasti sebab pasti sebab Malaysia memang merdeka pada 31 Ogos. Tak nampak sangat ni, sorry kita terangkan. Pun tak nampak. Bercelaru dah. Okey, tak apalah. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Paras air sungai meningkat apabila musim tengkujuh. Paras air sungai meningkat maksudnya air sungai tu makin penuh lah, makin melimpah ruah kalau musim tengkujuh berlaku. Musim tengkujuh tu, awak tahu tidak? Tak tahu? Musim tengkujuh tu maksud dia hujan yang tidak berhenti-henti turun setiap hari. Jadi, apa jawapannya? Adakah air sungai akan meningkat? Jawapannya besar kemungkinan. Sebab kita tak tahu sama ada air sungai tu kita tak boleh cakap dia sangat pasti sebab kemungkinan sungai tu besar, panjang. Jadi besar kemungkinan saja dia akan meningkat. Ataupun kalau dekat sumbat dia tak meningkat macam tu maksudnya. Kalau mustahil kita tak boleh ambil jawapan mustahil. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Amalan pemakanan yang sihat akan menambahkan jisim badan. Amalan pemakanan yang sihat akan menambahkan jisim badan.
Okey, kalau kita makan makanan yang sihat, dia akan menyihatkan badan kita dan sekaligus akan menambah jisim badan. Okey, kalau soalan makan ni kita keliru, kita jangan jawab dulu. Kita pergi ke sini dulu. Dapat nombor ganja daripada bilangan balingan dadu. Kan dadu tadi saya cakap tadi, 3 nombor genap, 3 nombor ganja. Jadi jawapannya sama. Jadi jawapan dia adalah sama kemungkinan. Okey, jawapan dia adalah sama kemungkinan. Yang ini sama kemungkinan. Okey, lepas tu kita tengok soalan seterusnya. Satu hari ada 25 jam. Satu hari 25 jam ni memang salah lah. So jawapannya, satu hari 25 jam tu salah. Mustahil lah. Satu hari kan 24 jam. Jadi mustahil. So, yang ini amalan pemakanan sihat ni kecil kemungkinan. Dia menambahkan jisim badan. Okey? Macam itulah kita. Kalau kita tak tahu, kita baca soalan yang lain. Kalau dia melirukan. Okay, so jangan lupa buat latihan tambahan lagi. Surat 184. Latih diri ya. Soalan ni dalam buku teks. Dalam buku teks apa yang saya sebut latihan-latihan homework tu semua dalam buku teks. Kita tengok soalan yang seterusnya. Gerhana bulan berlaku pada setiap tahun. Gerhana bulan berlaku pada setiap tahun. Gerhana bulan tak semestinya berlaku setiap tahun. Kadang-kadang 2 tahun sekali, 4 tahun sekali, dia tak berlaku setiap tahun. Okay, suatu hari nanti kucing bertanduk. Yang ini tidak mungkin berlaku. Okay, setahun ada 366 hari, mungkin berlaku. Robot menjadi pelayan restoran, mungkin berlaku. Zaman moden, robot. Okay, bulan Ogos ada 32 hari, memang tidak mungkin berlaku lah. Okay, gerhana bulan berlaku pada setiap tahun ni, kamu tengok balik macam mana kamu tengok search dekat internet, adakah dia berlaku pada setiap tahun ataupun tidak. Yang ini kita tu jawapan dia. Okey, jawapan ni kamu kena tengok, check balik ya dekat internet cari. Kalau dia berlaku setiap tahun, mungkin berlaku. Kalau tidak, jawapannya 4 kali setahun, 4 tahun sekali baru berlaku gerhana bulan, baru kamu jawab tidak mungkin berlaku. Okey? So, jangan lupa buat muka surat 187. Okey, take note yang latihan-latihan saya suruh buat kerja rumah tadi 187, tadi 184, ada satu lagi tadi. Saya tak ingat dah. Okey, kamu tengok sendiri lah dekat slide tu balik ya. Okey, so kita pergi ke next slide. Okay, kita tengok next slide. Next slide ni latihan seterusnya. Warnakan kuning untuk peristiwa yang mustahil dan merah jambu untuk peristiwa yang pasti. Apakah corak yang tersembunyi? So, warna kuning ni disuruh warna kuning. Kuning ni mustahil. Mustahil. Okay, benda yang mustahil berlaku. Okay, merah jambu saya tak ada. Saya ada warna merah. Merah jambu, benda yang pasti berlaku. Okay, kita cari satu-satu. Okay, keluarga saya akan bercuti. Keluarga saya akan bercuti. Pasti berlaku. Okay, pasti berlaku. Sorry. Kita warnakan warna merah. Pasti berlaku. Ada 12 bulan dalam setahun, betul. Memang betul lah, ada 12 bulan dalam setahun. Okay, Januari ada 31 hari, betul. Kamu nanti guna warna elok-elok Ada 7 hari dalam seminggu, betul. Okay, hari ini tidak hujan. Mustahil. Pasti berlaku. Pasti. Ya. Kita tak tahu. Betul atau tidak. Jadi kita jawab pasti. Okay, hujan tak semestinya tak ada hujan sebab kita ni ada musim musim hujan, musim panas yang terjadi. Benda hujan ni pasti akan berlaku. Macam itulah. Saya akan jatuh basikal. Saya akan jatuh basikal. Pasti berlaku. Kalau kamu tak pandai naik basikal, pasti berlaku lah. Saya pergi bersiar-siar. Pasti berlaku. Yang ini kamu kena ikut apa yang jawapan kamu Saya akan lebih tinggi. Pasti berlaku sebab kamu masih umur 12 tahun, memang akan berlaku lah benda ni. Kalau saya tak berlaku lah. Esok akan hujan. Pasti berlaku. Emak masak ayam merah. Pasti berlaku. Emak masak ayam. Kalau mak kamu tak masak ayam tu,
mustahil lah. Saya akan semakin tua, ya. Memang kamu akan semakin tua. Matahari tidak terbenam, ya. Ini tidak mungkin berlaku. Matahari tidak akan terbenam. Ini mustahil. Semua benda hidup akan mati. Ya, betul lah. Semua benda hidup akan mati. Jadi, pasti berlaku. Guru akan memarahi saya. Ya, guru akan marahi kamu kalau kamu tak siap kerja sekolah. Saya gagal dalam ujian. Yang ini pasti berlaku kalau kamu tak belajar. Kalau kamu tak ikut PDPR ni memang tak lah. Okay, saya lulus ujian. Pasti berlaku. Jadi, corak dia apa? Corak ni. Saya pun tak tahu ni macam mana nak cari corak ni. Corak apa ni? Macam sebuah corak apa saya tak tahulah corak ni corak apa. Jadi kamu fikirlah apa jawapan dia ya. Corak apa saya tak tahulah. Kamu bantu diri sendirilah. Okay? Okay, itu saja. Terima kasih sudi mendengar pengajaran saya hari ini. Okay, bye-bye. Kita akan jumpa pada hari Isnin berikutnya.